Apa itu Construction Industry Standard 7? Ia merupakan standard industri pembinaan yang dibangun sebagai sistem penilaian kualiti kerja pembinaan bangunan oleh Jawatan Kuasa Teknikal Penilaian Kualiti dalam Pembinaan. Seterusnya, ia merupakan standard khusus untuk menilai kualiti mutu kerja projek binaan yang bersesuaian di Malaysia. CIS 7 dibangunkan oleh CIDB dengan penglibatan pihak berkepentingan dalam industri pembinaan. Pemeriksaan 25 kecacatan rumah. Lokasi yang dipilih ialah di Simpang Durian, Jelebu, Negeri Sembilan. 1. Cat tidak sempurna di tembok luar rumah berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Works. 2. Keretakan pada dinding di luar rumah berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Works. 3. Kesan cat di tembok luar rumah berdasarkan Annex A, Quality Standards for Architectural Works. 4. Cat tidak sempurna pada bingkai pintu utama berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Works. 5. Bingkai tingkap nakor yang sudah rosak di ruang tamu berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Works. 6. Kesan cat pada pintu ruang utama, Quality Standard for Architectural Work. 7. Cat tidak sempurna pada dinding ruang tamu, Quality Standard for Architectural Work. 8. Tombol pintu rosak di pintu dapur, Quality Standard for Architectural Work. 9. Jubin dinding retak di bahagian dapur, Quality Standard for Architectural Work. 10. Cat tidak sempurna pada siling di ruang tamu, Quality Standard for Architectural Work. 11. Jubin lantai letak di dapur berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Work. 12. Kerangka pintu dapur renggang daripada asar berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Work. 13. Jubin pecah pada segi dapur berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Work. 14. Bumbung bocor di dapur berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Work. 15. Bumbung retak di dapur berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Work. 16. Dinding retak di bilik 1 berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Works. 17. Kesan cat tidak sempurna pada dinding bilik 1 berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Work. 18. Pintu di bilik 1 pecah berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Work. 19. Cat tidak sempurna pada pintu bilik 1 berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Work. 20. Cat tidak sempurna pada dinding bilik air berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Work. 21. Cat tidak sempurna pada dinding bilik 2 berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Works. 22. Dinding retak di bilik 2 berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Works. 23. Kesan cat pada bingkai tingkap nakor di bilik 2 berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Works. 24. Siling bilik 2 bocor berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Works. 25. Tiada tombol pintu di bilik 2 berdasarkan Annex A, Quality Standard for Architectural Works. Akta 599 Seksyen 32. Akta ini dikenali sebagai Akta Perlindungan Pengguna 1999. Selain itu adalah untuk memberikan peruntukan bagi pelindungan pengguna serta dipakai berkaitan barang dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada seorang pengguna atau lebih secara perdagangan. Seksyen 32. Garanti tersirat mengenai kualiti boleh terima. Jika barang dibekalkan kepada pengguna, maka hendaklah tersirat suatu garanti bahawa barang itu adalah daripada kualiti boleh terima. Barang itu adalah disifatkan daripada kualiti boleh terima jika barang itu sesuai bagi semua maksud barang daripada jenis itu yang lazimnya dibekalkan dapat diterima dari segi rupa dan kekemasan. Jadual G atau jadual hash. Jadual G ialah untuk jualan hak tanah di mana ia dijual secara hak milikkan individu untuk tanah dan bangunan seperti rumah teres dan banglo.
Jadual hash ialah untuk jualan hartanah bersifat kondominium, untuk bangunan dipecah bahagi seperti flat dan pansapuri. Rumah yang diperiksa menggunakan jadual G dan klausa jadual G. Klausa 20 meletakkan tanggungjawab mengadakan bekalan utility ke atas penjual. Klausa 26 menetapkan tempoh liability kecacatan selama 18 bulan daripada tarikh milikan kosong. Kecacatan yang boleh dituntut. Yang pertama, kecacatan kemahiran kerja atau bahan. Yang kedua, lencongan yang diluluskan atau dipinda oleh pihak berkuasa. Dan yang ketiga, bangunan dibina tidak menepati pelan. Seterusnya, Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah atau TTPR. Yang pertama, tuntutan teknikal, iaitu tuntutan yang disebabkan oleh kecacatan mutu kerja atau bahan-bahan yang digunakan tidak mengikut pelan dan butiran seperti yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli. Yang kedua, tuntutan bukan teknikal, iaitu tuntutan bagi kelewatan penyerahan milikan kosong. Tribunal Pengurusan Strata. Yang pertama, forum alternatif untuk menyelesaikan pertikaian mengenai isu-isu pengurusan strata. Pihak yang berhak mengemukakan tuntutan adalah pemaju, pembeli, pemilik termasuk pemilik asal dan mana-mana orang berkepentingan dengan kebenaran tribunal. Yang kedua, mendengar dan menentukan apa-apa tuntutan bahagian 1 jadual keempat Akta 757. Dan yang ketiga, tuntutan PPS tidak melebihi RM250,000 Malaysia.